Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita sampai kepada majlis yang keempat dalam membincangkan kitab Maulid yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu. Jadi kita sampai pada perenggan yang ke-8. Masa Imam Barzanji radhiyallahu anhu membincangkan tentang zaman pembesaran baginda sallallahu alaihi wasallam semasa kanak-kanak. Jadi Imam Barzanji berkata, Wakana sallallahu alaihi wasallam. Wakana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashibbu membesar. Fil yaumi dalam sehari. Syababa sebagaimana membesarnya. As-sabi kanak-kanak. Fil syahri dalam tempoh sebulan penuh. Bi'inayatin dengan peliharaan. Rabbaniyatin ketuhanan. Jadi bagaimanakah perincian? Maksud Nabi membesar cepat, tidak seperti kanak-kanak biasa. Faqama, maka Nabi berdiri. Ala qadamaihi, atas dua kakinya. Fi thalathin, pada bulan yang ketiga. Wa masya, dan dah boleh berjalan. Fi khamsin, pada bulan yang kelima. Wa qawiyat, dan menjadi kuat. Fi tis'in, pada bulan yang ke-9. Minasyuhuri, daripada bulan-bulan. Bifasihin nutqi, berserta dengan bertutur yang amat fasih. Quwahu, segala kekuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud kekuatan tangan, kekuatan kaki, mata, mendengar, melihat, kesemuanya sempurna pada bulan yang ke-9. Jadi sebagai perinciannya, kita rujuk kepada riwayat daripada Halimah Sa'diyah, ibu susu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sentiasalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kami keberkatan, dan kami hanya mengetahui makna keberkatan tersebut dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati-hati manusia. Maksudnya Halimah Sa'diyah menceritakan keadaan Nabi semasa berada dengannya. Sehingga kan salah seorang daripada mereka, maksudnya daripada ahli kampung Halimah tadi, sekiranya ditimpa dengan kesakitan di badan mereka, mereka akan mengambil tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kecil tadi, masa lepas Nabi tadi menyusu tadi, maka mereka akan meletakkan tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat sakit tersebut, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang ada sakit pada kedua matanya, maka dia akan mengambil tapak tangan baginda dan meletakkan kepada dua matanya, dan kedua-dua matanya sembuh dengan izin Allah serta-merta. Begitu juga sekiranya ada binatang-binatang ternakan mereka yang sakit, mereka akan datang membawa binatang ternakan tersebut dan mengambil tangan Rasulullah SAW dan menyapu kepada binatang tadi, maka nescaya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Halimah Sa'diyah juga berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kecil apabila dia menyapu lambung susu bagi mana-mana kambing di kawasan tersebut, serta-merta lambung susu tadi akan dipenuhi dengan susu, sekalipun binatang tadi tidak makan sesuatu apa sekalipun. Dan dengan sebab keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semua lembah tersebut menghijau. Dan Halimah Sa'diyah berkata, satu ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas ribaku, dan tiba-tiba anak-anak kambingku datang, maksud sedang melintas di hadapanku. Tiba-tiba datang salah satu daripada anak kambing tersebut,
sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mencium kepala baginda SAW, kemudian dia pergi. Jadi Halimah Sa'diyah juga berkata sesungguhnya Nabi SAW membesar tidak sama seperti pembesaran kanak-kanak yang lain. Nabi Muhammad SAW membesar dalam satu hari sama seperti kanak-kanak membesar dalam masa sebulan. Membesar dalam sebulan sama seperti kanak-kanak membesar dalam masa setahun. Dan demi Allah, tidak sampai Nabi Muhammad SAW umurnya 2 tahun, melainkan dia telah menjadi seorang pemuda yang amat kuat. Dan dalam satu riwayat yang lain mengatakan apabila Nabi SAW sampai kepada 2 bulan, dia dah mula merangkak bersama kanak-kanak kepada semua arah. Dan apabila bulan yang ketiga, Nabi dah mula berdiri di atas 2 kakinya. Dan bulan keempat, Nabi dah berjalan memegang dinding. Dan apabila bulan kelima, Nabi dah boleh berdiri berjalan. Dan pada bulan yang ke-6, Nabi dah boleh berjalan dengan laju. Dan pada bulan yang ke-7, Nabi dah boleh berlari kepada semua arah. Dan pada bulan yang ke-8, daripada kelahiran baginda, Nabi dah boleh bercakap sallallahu alaihi wasallam dengan kalam yang difahami. Dan apabila bulan yang ke-9, Nabi SAW dah mula bercakap dengan kalam yang amat fasih. Dan apabila bulan yang ke-10, Nabi SAW dah mula memanah bersama dengan kanak-kanak di zamannya. Dan Halimah Sa'diyah juga berkata, apabila aku membawa masuk Nabi Muhammad SAW ke dalam rumahku, maka kesemua orang yang datang ke dalam rumahku akan mendapati bau kasturi yang amat kuat keluar daripada Nabi Muhammad SAW. Dari itu beberapa riwayat menceritakan tentang bagaimanakah Nabi SAW membesar. Jadi Nabi SAW tidak seperti kita, bahkan dia membesar dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung perbahasan Imam Barzanji yang seterusnya, iaitu perbahasan bagaimanakah berlaku pembelahan dada kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita membincangkan kalam Imam Barzanji, maksudnya kita bincang secara umum dulu. Maksudnya ulama radhiyallahu anhum mereka berkata Nabi Muhammad SAW berlaku pembelahan dada baginda SAW sebanyak 4 kali. Jadi pertama ialah yang berlaku semasa Nabi SAW berada bersama-sama dengan Halimah Sa'diyah. Dan hikmat berlaku pembelahan dada dan dibuang segala kekotoran pada kali yang pertama, maksud ulama nyatakan, iaitu Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, dia berkata agar Nabi SAW membesar ala akmalil ahwal, dalam keadaan yang paling sempurna, dipelihara daripada syaitan. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, kali kedua Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya pada ketika dia tadi berumur 10 tahun. Maksud itu ialah persediaan untuk Nabi SAW balik dalam keadaan yang amat sempurna. Dan yang ketiga, nyatakan bahawa berlaku pembelahan dada baginda SAW semasa Nabi SAW ingin dibangkitkan pada umurnya 40 tahun. Dan pembersihan dada tersebut ialah untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir sekali apabila Nabi SAW berumur 52 tahun, dibelah dada baginda SAW pada ketika malam Isra' dan Mi'raj untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Barzanji berkata, wasyaqqa, maksudnya membelah. Maksudnya al-malakani, 2 malaikat. Ini dibincang pembelahan yang pertama semasa umur Nabi SAW 4 tahun. Semasa Nabi SAW berada dengan Halimah Sa'diyah. Jadi semasa belahan tadi berlaku tanpa apa-apa kesakitan kepada Nabi SAW, dan 2 malaikat itu ialah Jibril dan Mikail. Sadrahus syarif, dada baginda yang amat mulia, ladaiha, tak kala Nabi SAW berada di sisi Halimah Sa'diyah. Wa akhraja, dan kedua-dua malaikat tersebut mengeluarkan minhu daripada Nabi SAW alaqatan, yang bermaksud ketulan yang berwarna hitam, damawiyatan, yang terbentuk daripada darah. Wa azala, dan kedua-dua malaikat tadi menghilangkan minhu daripada dada Nabi SAW hadza, tempat habuan, asyaitani, syaitan. Maksudnya tempat syaitan tadi membuat was-was ke dalam diri manusia. Dan setengah riwayat mengatakan itulah tempat syaitan tadi meletakkan belalainya. Dan wabis salji, dengan salji, ghasala, maksudnya kedua-dua malaikat tadi membasuh dada baginda SAW.
Wa mala'ahu, dan kedua-dua malaikat tadi memenuhkan dada baginda hikmatan dengan hikmah. Dan dimasukkan dengan hikmah tadi adalah ilmu yang bermanfaat. Wa ma'aniya imaniyah, dan makna-makna keimanan. Maknanya sifat-sifat keimanan di sisi baginda. Thumma khatahu, kemudian dua-dua malaikat tadi menjahit semula. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dia berkata, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhid fi sadrihi. Sesungguhnya semasa Sayyidina Anas bertemu dengan Nabi setelah penghijrahan, dia kata, aku dapat melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bi khatamin nubuwah, dan dengan khatam nubuwah, maksudnya cap kenabian. Khatamahu melekatkannya di dada ataupun di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam oleh dua malaikat tersebut. Jadi setelah selesai, malaikat tadi membersihkan dada baginda dan meletakkan khatam nubuwah. Wa wazanahu, jadi mereka tadi menimbang, kedua-dua malaikat tadi menimbang dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Farajah, maka lebih berat dada baginda sallallahu alaihi wasallam, hati baginda, bi alfin, melebihi 1000, min ummatihi, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatil khairiyyati, umat yang amat baik. Maksudnya kurniaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditanggung ataupun melebihi kesempurnaan ataupun kurniaan, walaupun dikira 1000 umatnya ataupun 100,000 ataupun 1,000,000 sekalipun, tetap lebih berat hati baginda sallallahu alaihi wasallam setelah dimasukkan makna-makna keimanan dan hikmah tersebut. Jadi setelah berlaku pembelahan dada yang kali pertama tadi, maka Imam Barzanji berkata, wa nasha'a, maka membesarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf, atas paling sempurna al-awsaf daripada segala sifat, min hali sibahu, pada ketika keadaan kanak-kanak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rujuk kepada syarah. Maksudnya dalam syarah ni dia memberitahu semasa Nabi berumur 4 tahun tadi, dia telah bersifat dengan segala sifat mahmudah. Maksudnya sifat mahmudah ni pada kita, nak kena tunggu kita balik, nak kena tunggu kita dewasa, kan, kita cari guru kan, untuk membersihkan hati kita, baru sifat mahmudah tadi datang satu sedikit demi sedikit menggantikan sifat-sifat mazmumah. Tapi Nabi SAW selepas berlakunya belahan dada yang pertama tadi, maka dinyatakan dalam syarah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menghimpunkan segala perkara-perkara yang baik, yang terpuji, dan segala perbuatan-perbuatan yang tepat dan benar. Sifat-sifat mahmudah seperti al-hilm, maksudnya tidak marah, lemah lembut, kesabaran, syukur, adil, zuhud, tawadu', iffah, maksudnya menjaga diri daripada dosa, pemurah, berani, malu, kan, menjaga marwah. Dan itu semua sifat yang telah dikurniakan kepada Nabi SAW semenjak daripada kecil lagi. Dan satu ketika Halimah Sa'diyah bertanya kepada anaknya, iaitu anaknya bernama Damrah, yang maksudnya anak tadi keluar bersama-sama Nabi semasa pergi mengembala. Maka Halimah berkata, wahai anakku, bagaimanakah kamu melihat Nabi Muhammad SAW bersama-sama kamu pada hari ini, maksud pada hari Nabi keluar bersama-sama mereka mengembala tadi? Maka anak Halimah tadi berkata, ajaban, amat menakjubkan. Jadi ibu ni bertanya, apakah yang kamu lihat? Maka dia kata, wahai ibuku, tiada mana-mana batu, tiada mana-mana pokok, tanah, gunung, melainkan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan bercakap kepada Nabi secara terang-terangan. Dan tiada mana-mana tempat yang dipijak oleh kaki baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan akan tumbuh tumbuhan yang berwarna hijau, menjadi hijau serta-merta pada ketika itu juga. Dan dia kata sesungguhnya semua binatang-binatang ternakan tadi mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi memerintahkannya berdiri, maka binatang tadi akan berdiri. Dan sekiranya Nabi memerintahkan binatang tadi berjalan, maka semua akan berjalan. Dan anak dia berkata yang lebih pelik lagi daripada itu, ialah kami tadi masuk kepada lembah. Yang lembah tadi biasanya didatangi oleh binatang-binatang buas. Dan kami memberi amaran kepada Nabi SAW, wahai sahabatku, jangan pergi ke tempat tersebut. Tapi Nabi enggan, melainkan dia akan masuk juga. Jadi apabila kami masuk saja kepada lembah tersebut, maka kami mendapati binatang-binatang buas datang kepada Nabi SAW yang membuka mulutnya dan menzahirkan gigi taringnya dan dengan mata yang amat menakutkan. Jadi apabila semua binatang tadi memandang kepada Nabi Muhammad SAW, semua binatang tadi tunduk dan melemparkan diri mereka. Binatang-binatang tadi berguling di atas tanah. Dan kemudian binatang tadi bercakap dengan percakapan manusia dan berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Kesejahteraan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi bercakap dengan binatang tersebut di telinga binatang-binatang tadi. Kemudian binatang tadi berpatah balik dan pergi. Jadi aku bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah yang kamu katakan kepada binatang tadi sampai semua tadi lari, binatang-binatang buas tadi? Maksud Nabi berkata, aku berkata kepada binatang tadi, jangan kamu mendekati lembah ni. Maksud jangan, sebab lembah ni ialah tempat sahabat-sahabatku mengembala. Dan kamu jangan datang kepada tempat ni selama-lamanya. Jadi binatang tadi pun pergi selepas itu. Jadi itu riwayat menceritakan tentang kesempurnaan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutup kisah belahan dada baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ditanya Imam Subki rahimahullahu taala, mengapakah Allah Subhanahu wa taala mencipta tempat bisikan syaitan di dalam zat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksud adalah satu perkara yang mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta tempat gangguan syaitan dalam diri Nabi. Daripada asal lagi tak payah cipta pun. Maka Imam Subki menjawab, sesungguhnya penciptaan tempat gangguan syaitan tadi itu ialah juzuk ciptaan badan manusia. Maka dicipta Nabi Muhammad SAW dengan segala sifat tersebut kerana kesempurnaan penciptaan manusia. Kemudian apabila dicabut, maka itulah tanda kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Untuk menzahirkan kepada manusia, Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzahirkan kesempurnaan batin Nabi Muhammad SAW. Cukup pengajaran kepada kita daripada kisah belahan dada Nabi Muhammad SAW. Maksud sekiranya Nabi SAW, dia ada malaikat yang membersihkan dadanya sebanyak 4 kali. Kan, untuk dikurniakan dengan sifat, dikurniakan dengan ilmu yang bermanfaat. Maksud dikurniakan dengan wahyu daripada Allah, dikurniakan untuk bermunajat. Kan, maka itu sebabnya kita memerlukan kepada guru untuk membersihkan batin kita. Moga-moga kita dapat mengubah sifat dan dikurniakan dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Imam Barzanji berkata, summa raddathu ila ummihi wa hiya bihi ghairu sakhiyah. Kemudian Halimah Sa'diyah setelah peristiwa belahan dada tadi pada tahun keempat Nabi, pada umur Nabi 4 tahun tadi, kemudian Halimah Sa'diyah menghantar semula Nabi Muhammad ila ummihi kepada ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahia dan Halimah Sa'diyah bihi dengan Nabi Muhammad tadi, bukan dengan menghantar semula tadi tu, ghairu sakhiyatin, tidak berasa gembira. Maksudnya dia nak Nabi Muhammad tadi berada bersama-sama dengannya berterusan. Tetapi setelah 4 tahun tadi, setelah berlaku pembelahan dada tadi, dia berasa amat risau. Jadi dia menghantar semula Nabi Muhammad kepada ibunya. Jadi Ibnu Ishaq menyatakan, semasa Halimah Sa'diyah tadi datang ke Mekah untuk menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, setelah peristiwa belah dada tersebut, maksudnya pada tahun keempat daripada umur baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba semasa nak balik tadi tu, maka tiba-tiba Nabi Muhammad SAW tidak dijumpai. Maksud Nabi tadi terpisah daripada kumpulan perjalanan, tiba-tiba hilang. Jadi Halimah Sa'diyah datang kepada datuknya Abdul Muttalib dan dia berkata, aku datang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kami tadi berada di perjalanan ataupun di bukit untuk menghala ke Mekah, tiba-tiba Nabi Muhammad tadi terpisah daripada kami dan hilang. Dan dia kata, aku sumpah aku tak tahu ke mana dia pergi. Maka Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terus pergi ke Kaabah dan dalam riwayat mengatakan dia tawaf seminggu berturut-turut mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didengar suara daripada langit berkata, wahai manusia, janganlah kamu berasa risau. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai Tuhan yang tidak akan membiarkannya dan tidak akan mensia-siakannya. Maka Abdul Muttalib berkata, tolonglah beritahu kepada kami di manakah Nabi Muhammad SAW. Maka suara tadi berkata, innahu biwadi Tihamah. Sesungguhnya Nabi Muhammad berada di lembah Tihamah. Di lembah Tihamah tu jaraknya lebih kurang 200 km lebih daripada Mekah. Inda syajaratil yumna, berada di pokok yang sebelah kanan. Kemudian Abdul Muttalib serta-merta menaiki tunggangannya bersama-sama dan diikuti oleh Waraqah bin Naufal, dan mereka pergi mencari baginda SAW, dan mereka mendapati di bawah pokok tersebut kan Nabi SAW sedang menarik ranting-ranting pokok tersebut. Kemudian apabila sampai, kan datuknya bertanya, siapakah kamu wahai, maksudnya dia bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah nama kamu wahai pemuda? Maka dia kata, aku ialah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maksudnya dia sebut nama datuk tadi. Maka datuknya berkata, aku ialah Abdul Muttalib, datuk kamu. Diriku ialah tebusan kepada dirimu. Maka dia mengambil Nabi Muhammad dan dia berpeluk. Dan dia tadi menangis, kemudian dia bawa ke Mekah. Dan dia letakkan Nabi Muhammad di hadapan tunggangannya.
Dan apabila sampai saja di Mekah, kerana kegembiraannya amat sangat, maka datuknya menyembelih kambing-kambing lembu dan memberi makan kepada ahli Mekah. Itu kisah bagaimana Halimah Sa'diyah sedang mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Jadi dinyatakan oleh Imam Barzanji, mengapakah Halimah Sa'diyah menghantar semula Nabi Muhammad kepada ibunya hazaran, kerana takut min an yusaba, daripada Nabi Muhammad SAW ditimpa bimusab, dengan sesuatu musibah, hadisin, bala bencana, takhsyahu, yang amat dia takuti. Jadi dalam riwayat menyatakan Halimah Sa'diyah berkata kepada ibu baginda SAW, maksudnya ibu baginda SAW, semasa Halimah Sa'diyah datang membawa Nabi Muhammad, ibunya berkata, apakah yang menyebabkan kamu datang menghantar Nabi Muhammad SAW, wahai ibu susu, kepada Nabi Muhammad? Dia kata, sebelumnya kamu amat bersungguh-sungguh kan meminta agar Nabi Muhammad kekal bersama-sama dengan kamu. Maksudnya setelah 2 tahun sempurna penyusuan, Halimah Sa'diyah membawa Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah. Tapi sebelum Halimah Sa'diyah tadi balik, dia kata kepada ibunya, tolonglah biarkan Nabi Muhammad ni duduk bersama-sama dengan aku. Dan dia minta bersungguh-sungguh. Jadi ibunya membenarkan. Tiba-tiba pada tahun keempat ni, dia datang menghantar balik semula. Dia kata, satu ibu dia kata, dulu kamu bersungguh-sungguh kan, nakkan agar dia tadi duduk bersama-sama kamu. Jadi Halimah Sa'diyah cuba menyembunyikan perkara belahan dada tersebut. Dia kata, Nabi Muhammad dah besar kan, jadi sekarang aku nak hantarkan kepada kamu. Tanggungjawab aku dah selesai. Dia kata, aku cuma takut berlaku perkara-perkara yang tak baik. Jadi ibu Nabi Muhammad, dia kata, cuba kamu ceritakan apakah perkara sebenar yang berlaku. Maksudnya dia tetap desak-desak agar Halimah Sa'diyah memberitahu perkara yang sebenarnya. Jadi akhir sekali, setelah Halimah Sa'diyah menceritakan tentang peristiwa belahan dada tadi kepada ibu baginda SAW, maka ibunya berkata, adakah kamu takut Nabi Muhammad tadi diganggu oleh syaitan? Maka Halimah Sa'diyah berkata, ya, aku amat risau waktu aku hantar balik ni. Jadi ibu Nabi Muhammad berkata, kalla, demi Allah, tidak sekali-kali, demi Allah, syaitan tidak ada jalan kan, untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya anakku mempunyai masa depan yang amat besar. Tidakkah aku pernah menceritakan kepada kamu perkhabarannya? Sesungguhnya semasa aku mengandungkan baginda, keluar daripada ku cahaya yang menyinari istana-istana di Basra, di bumi Syam. Dan semasa aku mengandungkan baginda, tidakkah kamu mengetahui tiada kandungan yang lebih ringan dan lebih mudah daripada kandungan tersebut? Dan semasa aku melahirkannya, Nabi SAW meletakkan tangannya di bumi dan mengangkat kepalanya di langit. Jadi itulah peristiwa bagaimanakah Halimah Sa'diyah menghantar semula Nabi Muhammad. Jadi sebelum Halimah Sa'diyah menghantar Nabi Muhammad tadi, berlaku beberapa perkara yang menyebabkan Halimah Sa'diyah sememangnya risau kan Nabi Muhammad berada bersama-sama dengannya. Jadi satu ketika Halimah Sa'diyah berkata, semasa dia berada di kawasan perumahannya, maksud dia kata satu kumpulan daripada Yahudi melintas. Dan jadi Halimah Sa'diyah berjumpa dengan kumpulan Yahudi tersebut, bertanya, bolehkah kamu ceritakan kepadaku tentang anakku ini? Maksudnya dia tadi semasa mengandung begini kan, semasa dilahirkan sebegini kan, dilihat perkara demikian. Maksudnya Halimah Sa'diyah bercakap tadi, berlakon seolah dia tadi ialah ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila setelah diceritakan kepada kumpulan Yahudi tadi, maka Yahudi tadi berkata bersama-sama mereka, hendaklah kamu membunuh budak ni serta-merta. Tapi sebelum nak bunuh tadi, dia tanya, dia ni anak yatim ke tidak? Kan, maka Halimah Sa'diyah kata, aku ialah ibunya dan ini ialah bapanya. Jadi dia kata, sekiranya kami dapati budak ni anak yatim, nescaya kami telah membunuhnya. Dari itu bagaimana Allah Ta'ala pelihara kan Nabi Muhammad semasa kecil daripada Yahudi. Dan satu ketika yang lain, Halimah Sa'diyah masuk kepada pasar Ukaz. Dan di sana ada seorang tukang telik. Daripada tukang telik tersebut memandang, terlihat Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan Halimah. Jadi dia berkata, wahai semua manusia yang berada di pasar ni, hendaklah kamu tadi membunuh budak ini. Sesungguhnya budak ini akan mempunyai satu pemerintahan di zamannya. Maka disebabkan suara tersebut, maka Halimah Sa'diyah tadi berasa takut dan menyembunyikan Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala memelihara Nabi Muhammad SAW. Dan Halimah Sa'diyah juga berkata, satu ketika satu kumpulan Nasara daripada Habsyah melihat Nabi Muhammad bersama-sama dengan ibu susunya, Halimah Sa'diyah tadi, semasa dia tadi kembali pulang ketika umur Nabi tadi 2 tahun. Jadi mereka memandang kepada Nabi Muhammad, maksudnya Nasrani daripada Habsyah tadi, dan melihat depan belakang. Akhir sekali mereka melihat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dan warna merah pada mata baginda SAW.
Jadi mereka berkata, adakah kanak-kanak ni sakit mata? Dan maka Halimah Sa'diyah kata, tak, memang sememangnya matanya ada merah di dalam tu yang tidak pernah berpisah daripadanya. Maka mereka berkata, kami ingin mengambil budak ini dan kami akan membawanya ke negara kami. Sesungguhnya budak ni akan mempunyai satu masa depan yang amat besar. Jadi ibunya berusaha pada ketika itu untuk membawa baginda keluar daripada kumpulan tersebut dan membawanya lari. Akhir sekali Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu beberapa kisah yang berlaku yang menyebabkan akhir sekali Halimah Sa'diyah menghantar semula Nabi Muhammad kepada ibunya. Kemudian kita sambung, Imam Barzanji berkata, jadi itu kisah bagaimana Nabi Muhammad bersama-sama dengan Halimah Sa'diyah semasa Nabi SAW kecil. Jadi Imam Barzanji sekarang ini menyambung kisah Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan ibu susunya semasa Nabi SAW sudah dewasa, sebelum penghijrahan baginda SAW, setelah Nabi SAW tadi berkahwin. Jadi setelah Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, wa wafadat, maka datang Halimah Sa'diyah alaihi kepada Nabi Muhammad SAW fi ayyami Khadijah, pada ketika zaman Nabi bersama-sama dengan Khadijah as-sayyidah, seorang perempuan penghulu ar-radiyah yang amat diredai. Maksudnya dalam riwayat mengatakan bahawa Halimah Sa'diyah datang ke Mekah setelah Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, dan Halimah Sa'diyah memberitahu bahawa di negara kami, maksudnya di tempat kami itu, berlaku kemarau yang amat sangat. Maka Nabi SAW menceritakan perkara tersebut kepada isterinya. Maka Halimah isteri Nabi, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, memberikan 40 ekor kambing kepada Halimah Sa'diyah. Fahabaha, maka Nabi SAW memberikan hak kepada Halimah min hibaihi, daripada pemberian-pemberiannya al-wafir yang amat banyak, bihibahu, dengan sifat kemurahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kali kedua, kan, setelah penghijrahan Nabi Muhammad SAW, wa qadimat alaihi, datang juga Halimah Sa'diyah yaumah Hunain, pada ketika perang Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Faqama ilaiha, maka Nabi SAW qama, berdiri, ilaiha, kepada Halimah Sa'diyah, wa akhazathu, lalu Nabi diselubungi al-aryahiyah, maksudnya kegembiraan yang amat sangat. Wa basata, dan Nabi membentangkan laha kepada Halimah Sa'diyah sallallahu alaihi wasallam min ridaihi, daripada kain yang menutup kepala baginda SAW, kain yang amat mulia, bisatan, sebagai hamparan, birrihi, berbuat baiknya baginda SAW, wa nadahu, dan kemurahannya. Itu ialah kalam Imam Barzanji radhiyallahu anhu. Was sahih, dan pendapat yang paling sahih, Imam Barzanji berkata, anha, sesungguhnya ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslamat, memeluk agama Islam, ma'a zawjiha, bersama-sama suaminya, iaitu Al-Haris ibn Abdul Uzza, wal banin, dan semua anak-anak lakinya, wal zuriyat, dan semua zuriatnya. Dan anak-anaknya antaranya ialah Abdullah, Syaima, dan Anisa. Waqad addahuma, dan telah menghukumkan kedua-dua tadi, maksudnya Halimah Sa'diyah dan suaminya, fis sahabati, dari kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, jam'un, sekumpulan, min thiqati, daripada yang amat dipercayai, ar-rubat, daripada perawi-perawi, maksudnya ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang mengkaji hadis, menghukumkan kedua-dua mereka ialah sebagai sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi qadi ayat dalam kitabnya Syifa berkata, tak kala datang Halimah Sa'diyah kepada Rasulullah SAW, maka Nabi membentangkan kainnya dan menunaikan segala hajatnya. Dan apabila meninggal dunia Nabi Muhammad SAW, maka Halimah Sa'diyah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar juga membuat perkara yang sama, mengambil kain di atas kepalanya dan membentangkan kepada, dan menunaikan segala hajatnya. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa daripada Sayyidina Umar, telah datang ibu susu Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anha, dan Sayyidina Umar juga membuat perkara yang sama. Jadi begitulah sahabat-sahabat amat menghormati ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazin min salatin wa taslimin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita sambung perenggan yang ke-9 yang menceritakan tentang kewafatan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Barzanji berkata, walamma, dan tak kala balagha, sampai sallallahu alaihi wasallam umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 sinina, 4 tahun. Ini satu riwayat lah mengatakan ibunya meninggal pada ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam 4 tahun, dan satu lagi riwayat mengatakan 6 tahun. Kharajat, keluar, bihi, dengan Nabi Muhammad, ummuhu, ibu baginda, ilal Madinatil Munawwarah, kepada bandar Madinah Munawwarah, summa adat, kemudian kembali.
Jadi Imam Al-Waqidi menyatakan dalam sanadnya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama ibunya ke Madinah dan bersama-samanya ialah Ummu Aiman. Fanazalat, maka ibu baginda sallallahu alaihi wasallam berehat ataupun menetap di rumah An-Nabirah, salah seorang daripada pakcik-pakcik saudara Nabi Muhammad SAW. Fa'aqamat bihi syahran, dan dia duduk di bandar Madinah tadi sebulan. Walahu, dan Nabi Muhammad pada ketika itu berumur 6 tahun. Maksud mengikut riwayatnya umur Nabi ialah 6 tahun. Fazarat akhwalahu, masa ibu baginda tadi menziarahi pakcik-pakcik saudaranya. Jadi Nabi Muhammad SAW menceritakan bahawa dia teringat, dia masih lagi mengingati beberapa perkara semasa dia tadi berada di Madinah bersama-sama ibunya. Dia kata semasa Nabi dah berhijrah, kan, pada ketika umur Nabi 53 tahun tadi, semasa dia berhijrah ke Madinah, dia memandang kepada rumah An-Nabirah tadi. Dia kata, aku masih ingat rumah ni. Inilah rumah yang aku datang bersama-sama dengan ibuku. Dan dia kata di dalam rumah inilah ada kubur bapaku Abdullah. Dan Nabi menceritakan bahawa dia teringat lagi dia tadi berenang, kan, dia di perigi Bani Adi ibn Najjar. Jadi Ummu Aiman berkata, maksudnya salah seorang yang mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa pergi ke Madinah tadi. Dia berkata, datang kepadaku satu hari semasa di Madinah 2 orang daripada Yahudi Madinah, dan mereka berkata, tolong bawa keluar kepada kami Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad, kami ingin memandang kepadanya. Jadi 2 orang Yahudi tadi memandang dan memandang depan dan ke belakang. Jadi salah seorang berkata kepada salah seorang yang lain, inilah Nabi kepada umat ini. Dan ini adalah atau negara tempat penghijrahannya. Dan akan berlaku di negara ini peperangan, maksudnya penawanan, pembunuhan dan seumpamanya. Dan apabila ibu Nabi Muhammad mendengar perkara tersebut, jadi dia berasa amat risau, maka dia membawa Nabi Muhammad pulang semula ke Mekah. Jadi Imam Barzanji berkata, fawafatha, maka meninggal dunia ataupun fawafatha bil abwa, maksudnya meninggal datang kepada ibu Nabi SAW bil abwa, di satu kawasan yang bernama Abwa. Jadi Abwa ni maksudnya tempat menetap, maksudnya dinamakan kawasan tadi dengan Abwa kerana air datang dan berhenti di situ. Jadi dan jarak Abwa ni daripada Madinah lebih kurang 230 km. Ini satu riwayat pertama lah, maksudnya mengatakan bahawa ibu baginda meninggal dunia di Abwa, maksudnya pertengahan jalan tadi antara Mekah dan Madinah. Dan satu riwayat mengatakan ibu baginda meninggal dunia di salah sebuah bukit yang bernama Al-Hajun, tempat perkuburan di Mekah. Maksudnya jaraknya dengan Kaabah lebih kurang 1,5 kilometer. Al-wafatu oleh kematian. Jadi salah seorang imam yang menulis kitab Sirah Al-Halabiyah, dia berkata untuk menggabungkan makna 2 riwayat tadi. Maksud dia katakan yang pendapat yang mengatakan ibu baginda meninggal di Abwa di pertengahan jalan tadi sememangnya benar. Kemudian jasad ibu baginda dipindahkan ke Mekah dan dikebumikan di tempat kedua yang dinyatakan oleh Imam Barzanji radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abi Nu'aim, kan, dalam kitab Dalailun Nubuwah, bagaimanakah kisah kewafatan ataupun antara ungkapan-ungkapan yang disebut oleh ibu baginda SAW semasa di akhir hayatnya sebelum dia tadi meninggal dunia. Jadi salah seorang yang bernama Ummi Sama'ah binti Abi Rahum, satu riwayat mengatakan Dahum, dia kata, aku menghadiri, aku melihat kepada ibu baginda Sayyidina Aminah pada ketika sakitnya yang dia tadi meninggal dunia. Dan dia kata, aku melihat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemuda, seorang kanak-kanak yang berada di kepala ibunya. Jadi ibunya memandang kepada wajah anak ni, itu Nabi Muhammad. Kemudian ibunya berkata, maksudnya ibunya Aminah berkata, Barakallahu fika min ghulam. Maksudnya ni syair lah yang disebut oleh Sayyidah Aminah sebelum dia tadi meninggal dunia. Dia kata, moga-moga Allah memberkati kamu, wahai seorang pemuda, maksudnya anakku. Wahai anak, maksudnya dia kata Nabi Muhammad, wahai anakku yang bapanya diselamatkan daripada kematian dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita maklum di zaman Sayyidina Abdullah dari bapa baginda, dia diselamatkan daripada disembelih disebabkan oleh nazar daripada bapanya. Fudia, maksudnya ditebus
ketika mereka tadi membuat undian dengan 100 daripada unta yang dipelihara. Jadi ibunya berkata, in sahama absartu fil manam, sekiranya benar apa yang aku lihat di dalam mimpiku, fa anta, sesungguhnya kamu wahai anakku, mab'utsun ilal anam, akan dibangkitkan kepada semua manusia. Kamu dibangkitkan di tanah haram dan di luarnya. Tub'atsu, dan kamu dibangkitkan dengan tauhid dan Islam. Agama bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Allah melarang kamu daripada menyembah berhala-berhala, dan jangan kamu mengikut kaum Quraisy Mekah musyrikin tadi menyembah berhala tersebut. Jadi itulah nasihat kan daripada ibu baginda SAW sebelum dia tadi meninggal dunia. Kemudian ibu baginda berkata, setiap yang hidup pasti akan mati, setiap yang baru pasti akan menjadi lusuh, dan setiap yang banyak akan binasa. Sesungguhnya aku akan meninggal dunia, dan sesungguhnya sebutanku, maksudnya ingatan terhadapku akan berkekalan, kerana sesungguhnya telah aku meninggalkan manusia yang paling baik, dan aku telah melahirkan anak yang amat suci. Kemudian meninggal dunialah ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Suyuti radhiyallahu anhu menyatakan dalam kitabnya Fatwa, sekiranya kamu melihat kepada syair yang dibacakan, yang diungkapkan oleh ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, nyata di situ bahawa ibunya melarang daripada menyembah berhala, dan dia tadi mengiktiraf agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia tadi mengakui bahawa Nabi Muhammad ialah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imam Suyuti berkata, ungkapan tersebut menunjukkan yang mereka tadi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu Nabi Muhammad SAW berada di atas agama yang benar. Jadi itulah kisah kewafatan ibu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dinyatakan dalam riwayat, masa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW semasa menunaikan umrah Al-Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah, maksud pada tahun ke-6 setelah penghijrahan baginda, Nabi berpatah balik nak pergi ke Mekah. Semasa Nabi melintas di Abwa' tadi, maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku untuk menziarahi kubur ibuku. Maka Nabi SAW datang ke kubur tersebut, dan Nabi tadi membetulkan batu-batu yang berada tempat kubur tersebut. Kemudian Nabi SAW tadi menangis. Maka semua sahabat-sahabat Nabi yang berada tadi menangis bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dia ditanya kepada Nabi, mengapakah kamu menangis wahai Rasulullah di kubur ibumu? Dia kata, adrakatni rahmatuha, sesungguhnya rasa belas kasihanku yang amat sangat menyelubungi diriku, maka aku tadi menangis. Maksudnya sekiranya kita daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, satu ketika Nabi SAW menunaikan haji, maksudnya haji yang terakhir pada tahun 10 Hijrah, maka Nabi SAW melintas di kawasan Al-Hajun, maksudnya riwayat kedua yang mengatakan tempat kebumian ibu baginda ialah di Bukit Al-Hajun tadi. Kemudian Nabi SAW menangis dalam keadaan yang sedih, yang amat gelisah, dan aku pun menangis juga kerana Nabi tadi menangis. Kemudian Nabi tadi berkata, wahai isteriku, tunggu di sini. Maka Nabi pun pergi. Apabila Nabi pergi dan Nabi pulang semula dalam keadaan gembira dan tersenyum, maka aku berkata, wahai Rasulullah, mengapakah tadi kamu pergi dalam keadaan sedih dan kamu kembali semula dalam keadaan yang amat gembira? Maka Nabi berkata, aku pergi kepada kubur ibuku, dan aku memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan ibuku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula ibuku, fa'amanat, dan dia beriman denganku, waraddahallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semula dia. Jadi Imam dinyatakan bahawa, maksudnya ada dua riwayat yang menyatakan tentang pengkebumian ibu baginda SAW. Maksudnya sekiranya kedua-dua hadis tadi ialah hadis yang sahih, maka dikatakan dikebumikan di peringkat awal di Abwa', kemudian dipindahkan jasadnya kepada Mekah. Jadi diketahui bahawa semasa Nabi menziarahi ibu baginda di Abwa' tadi, Nabi menangis yang amat sangat, dan peristiwa tadi berlaku sebelum Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ibu baginda dan beriman dengan baginda. Dan Imam Suyuti radhiyallahu anhu berkata, hadis yang kedua yang menceritakan tentang Allah menghidupkan ibu baginda SAW, hadis Aisyah tadi, setengah ulama menghukumkan hadis tadi ialah hadis yang palsu. Tetapi Imam Suyuti berkata, hadis tersebut, yang pendapat yang paling benar, hadis tadi ialah hadis yang dihukumkan dhaif sahaja. Di sisi ahli hadis tidak dihukumkan sebagai hadis yang palsu. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, mereka beriktikad kan bahawa ibu Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi setelah kewafatan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, Imam Barzanji berkata, "Summa hamalathu sallallahu alaihi wasallam." Kemudian memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam hadinatuhu, penjaganya, iaitu Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Maksudnya yang daripada Habsyah. Maksudnya Habsyah hari ini dipanggil sebagai Utopia. Yang allati zawwajaha, maksudnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya ba'du, setelah itu, min Zaid ibn Harithah. Maksudnya Nabi SAW menikahkan ibu orang yang menjaga ni tadi, iaitu Ummu Aiman, pada ketika umur Ummu Aiman tadi ialah lebih kurang 50 lebih, dengan Zaid ibn Harithah yang pada ketika itu berumur 32 tahun. Maulahu, maksudnya orang yang pernah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perkahwinan tersebut berlaku kan pada tahun kedua daripada kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya antara perkara penting yang mungkin kita boleh bincangkan ialah antara orang perempuan yang paling awal berada bersama-sama Nabi dan paling akhir sekali, maksudnya dia hidup di sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW, ialah perempuan yang bernama Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Jadi Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya Nabi berkata Ummu Aiman, maksud Ummu Aiman ni, maksud dia asalnya Ummu Aiman ni ialah hamba kepada bapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila bapa baginda Abdullah telah berkahwin kan dengan Khadijah, maka hamba tadi duduk bersama-sama dengan ibu baginda, iaitu Aminah. Jadi setelah ibu baginda meninggal dunia, maka Nabi Muhammad dijaga oleh Ummu Aiman. Maka sebab itulah Nabi berkata Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Sesungguhnya Ummu Aiman ni ialah ibuku setelah daripada ibuku meninggal dunia. Dan Nabi SAW sentiasa memanggilnya wahai ibuku. Dan Nabi berkata Ummu Aiman ialah baqiyatu ahli baiti, maksudnya yang masih lagi tertinggal dari kalangan ahli keluargaku. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, man sarrahu, siapa yang menggembirakannya, ayat tazawwaja mura'atan min ahli jannah, untuk berkahwin dengan seorang perempuan daripada ahli syurga, fal yatazawwaj Ummu Aiman, maka hendaklah dia tadi berkahwin dengan Ummu Aiman. Jadi pada ketika itu yang berkahwin dengan Ummu Aiman tadi ialah Zaid ibn Harithah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Barzanji radhiyallahu anhu. Jadi setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar menziarahi Ummu Aiman. Maka apabila Ummu Aiman melihat kan Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka Ummu Aiman tadi menangis. Maka Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, tidaklah aku menangis kerana Rasulullah tadi telah meninggal dunia, kerana aku mengetahui bahawa sesungguhnya Rasulullah telah pergi ke tempat yang lebih baik daripada apa yang dia berada sekarang. Jadi Ummu Aiman berkata, sesungguhnya aku menangis kerana wahyu daripada langit telah terputus dan daripada dunia. Maka dengan sebab itu Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar juga menangis bersama-samanya. Dan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka sampai berita tersebut kepada Ummu Aiman, maka serta-merta Ummu Aiman menangis. Maka dia tanya kepadanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, qalat al-ana, sekarang, wahal Islamu, agama Islam menjadi lemah. Maksud dia mengetahui apabila wafat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berlakunya fitnah yang amat dahsyat di dalam agama Islam. Itu salah seorang yang menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa adkhalathu, maksud Ummu Aiman, kan apabila dia dah balik semula ke Mekah setelah kewafatan ibu baginda di Abu' tadi, maka apabila sampai ke Mekah, dia membawa Nabi Muhammad masuk bertemu dengan datuknya, iaitu Abdul Muttalib, yang pada ketika itu ialah ketua kepada bangsa Quraisy. Fadammahu ilaihi, maka Abdul Muttalib memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam, waraqa, dan berasa amat belas kasihan lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'ala, dan dia meninggikan ruqiyahu, kedudukan Nabi Muhammad, ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Abdul Muttalib berkata, inna, sesungguhnya, libni hadza, bagi anakku ini, la sya'nan aziman, ada perkara yang amat besar yang akan berlaku kepadanya. Fabakhin, maka amat beruntunglah liman waqarahu, kepada orang yang mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, wa walahu, dan menjadikannya sebagai pemimpin. Dari itu secara ringkas ni, Imam Barzanji memberitahu kepada kita tentang bagaimanakah datuk Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdul Muttalib, memuliakan dan mengagungkan dan memelihara Nabi Muhammad SAW. Jadi perinciannya sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar bapaku berkata,
Sesungguhnya Abdul Muttalib, maksudnya datuk baginda tadi, dia mempunyai satu hamparan di Hijr Ismail, maksudnya di depan Kaabah tadi, yang tak ada siapa pun boleh duduk di situ. Maksudnya semua pembesar-pembesar Quraisy yang lain, mereka akan duduk mengelilingi hamparan tersebut, kerana datuk baginda SAW ialah ketua kepada Quraisy tadi. Jadi satu ketika Nabi Muhammad SAW datang, kan, semasa dia tadi masih lagi muda, masih kecil lagi, kemudian dia duduk, kan, belum balik lagi, dan Nabi duduk di tempat tersebut. Maka salah seorang menarik tangan baginda SAW, maka Nabi menangis. Dan apabila Nabi menangis tadi, Abdul Muttalib berkata, apakah yang menyebabkan anakku tadi menangis? Maka dia berkata, dia ingin duduk di tempat kamu, jadi kami menghalangnya. Maka Abdul Muttalib berkata, biarkan anakku duduk di situ. Sesungguhnya dia mengetahui bahawa dia tadi adalah manusia yang amat mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abdul Muttalib berkata, aku berharap akan sampai dia tadi akan dikurniakan dengan kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana orang Arab sebelumnya dan selepasnya. Jadi mereka setelah daripada Abdul Muttalib berkata sedemikian, tidak menghalang Nabi untuk duduk di situ, sama ada Abdul Muttalib ada ataupun tiada. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya Abdul Muttalib tidak akan makan, melainkan dia akan memanggil Nabi Muhammad SAW untuk duduk bersama-sama dengannya. Dan apabila ingin Abdul Muttalib tadi makan, dia akan mendudukkan Nabi Muhammad di sebelahnya, dan satu riwayat mengatakan dia akan dudukkannya di atas peha baginda. Dan dia akan memberikan Nabi Muhammad makanan-makanan yang paling sedap sekali. Dan satu ketika sebagai penutupnya, kan, Nabi Muhammad SAW satu ketika dia sakit pada matanya masa dia masih kecil. Maka berhari-hari sakitnya tadi tidak hilang. Maka ada satu orang berkata kepada datuknya Abdul Muttalib, kan, ini kita bincangkan bagaimana Abdul Muttalib memelihara Nabi Muhammad SAW. Dia kata antara Makkah dan Madinah kan ada satu orang yang boleh mengubat, yang boleh menyembuhkan sakit mata tersebut. Dan sesungguhnya ramai orang yang telah disembuhkan dengan ubat ataupun jampi daripada orang tersebut. Maka Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad SAW kepada rahib. Rahib tadi maksudnya orang yang beribadat dengan agama Nasrani tadi. Jadi apabila rahib tadi melihat Nabi Muhammad SAW, serta-merta dia tadi maksudnya dia mandi, kan, dia pakai pakaian yang bersih, yang cantik. Kemudian dia keluarkan satu kertas. Kemudian dia pergi kepada Nabi Muhammad dan dia membaca kertas tersebut. Dia melihat sifat-sifat yang ada dalam kertas ini dan dipadankan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, inilah orangnya, wallahi demi Allah khatamun nabiyyin, penutup kepada segala nabi-nabi. Kemudian dia berkata, wahai Abdul Muttalib, adakah dia tadi sakit mata? Maka Abdul Muttalib berkata, betul, kan, dia Nabi Muhammad tadi sakit mata. Kemudian rahib tadi berkata, sesungguhnya ubat Nabi Muhammad tadi ada bersama-sama dengan dirinya. Jadi dia kata, wahai Abdul Muttalib, kamu ambillah air liur Nabi Muhammad tu, kemudian kamu letakkan di atas matanya. Maka Abdul Muttalib pun mengambil air liur Nabi Muhammad dan meletakkan ke atas mata baginda SAW. Maka sembuh serta-merta mata baginda SAW. Kemudian rahib tadi berkata, wahai Abdul Muttalib, ketahuilah, sesungguhnya aku tadi menyembuhkan orang. Maksudnya orang yang datang kepadaku ni, datang memohon rawatan, datang, dan semua orang tadi sembuh kerana aku bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia kata, setiap kali orang datang untuk meminta ubat, dia kata aku akan menyeru ataupun bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW agar Allah menyembuhkan orang sakit, dan orang yang apa saja sakit, sama ada sakit mata ataupun sakit-sakit yang lain. Jadi hari ini aku berjumpa orang yang aku bersumpah selama ni. Jadi itu salah satu pengiktirafan. Dan bagaimanakah orang-orang di zaman dahulu dia mengetahui tentang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Barzanji berkata, walam tashku, Nabi tidak pernah mengadu fi sibahu semasa Nabi kecil, ju'an, kelaparan, wala atashan ataupun haus, qat, selama-lamanya. Nafsuhu, diri baginda, al-abiyah. Al-abiyah ni maksudnya yang menghalang dirinya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Wa kasiran, dan selalu ma ghada, maksud pergi Nabi Muhammad SAW, wa kasiran ma ghada, pergi Nabi Muhammad SAW, faghtaza, lalu dia tadi meminum ataupun dia tadi minum dengan niat kekenyangan, bima'i zamzam, dengan air zamzam, fa ashba'ahu, maka dia tadi menjadi kenyang dengan air zamzam tersebut, wa arwahu, dan menjadikan Nabi tadi tidak perlu daripada makan. Jadi dia menceritakan tentang bagaimanakah Nabi Muhammad SAW mengambil keberkatan air zamzam tersebut. Maksudnya sekiranya kita tadi
kan mempunyai jiwa rohani yang bersih. Sekarang kita minum air zam-zam tersebut, maka kita akan merasa kenyang. Maksud kita bukan saja hilang dahaga, kan, tetapi kita akan merasa kenyang dengan meminum air zam-zam tersebut. Kemudian Imam Barzanji berkata, walamma, dan tak kala unikhat, maksudnya duduk bifina'i, di halaman jadihi, datuknya Abdul Muttalib, mataya, kenderaan-kenderaan almaniyah, kematian. Maksudnya gambaran je lah. Maksudnya apabila kematian datang kepada Abdul Muttalib, kafalahu ammuhu, maka Nabi dijaga oleh pakciknya Abu Talib radhiyallahu Abu Talib, syaqiq, maksudnya adik-beradik abihi, bapanya Abdullah. Faqama, maka Abdullah, maksudnya Abu Talib, pakcik kepada Nabi SAW, melaksanakan, qama, melaksanakan, bikafalatihi, menjaga Nabi Muhammad SAW, bi'azmin, dengan keazaman yang amat kuat, wa himmatin, dan semangat, wa hamiyatin, dan semangat, wa qaddamahu, dan Abu Talib itu mengutamakan Nabi Muhammad ala nafsi, atas dirinya sendiri, wal banini, dan anak-anaknya, wa rabbahu, dan Abu Talib memelihara Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum tu kita menceritakan tentang kematian Abdul Muttalib. Masa semasa umur Nabi SAW 8 tahun. Dan mereka berkata, dikebumikan Abdul Muttalib di Hajun, kawasan yang kita dah bincangkan tadi. Dan ketika umur Abdul Muttalib, setengah riwayat mengatakan 120 tahun, dan setengah riwayat mengatakan 140 tahun. Dan Ummu Aiman berkata, ra'aitu, aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia Abdul Muttalib, yabki khalfa sariri Abdul Muttalib, kan, menangis di belakang katil Abdul Muttalib tadi, semasa dia tadi meninggal dunia. Dan setengah periwayat mengatakan tiada seorang pun semasa kematian Abdul Muttalib melainkan menangis kerana kesedihannya amat sangat. Semua bangsa Quraisy tadi amat menghormati dan mencintai Abdul Muttalib. Dan sebagaimana kita bincangkan tadi, Abdul Muttalib adalah orang yang pertama beribadat di Gua Hira tadi. Dan dia kata ditutup pasar Mekah dari berhari-hari kerana berkabung kematian Abdul Muttalib. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan dibangkitkan datukku Abdul Muttalib di fi zayyil muluk, dengan pakaian raja-raja, wa ubbahatil ashraf, dan dengan kemuliaan orang-orang yang amat mulia. Dan Imam Barzanji berkata, diriwayatkan sesungguhnya Abdul Muttalib dikurniakan dengan cahaya nabi-nabi, kecantikan raja-raja, dan dia akan dibangkitkan sebagai umat besar, dan dia akan dibangkitkan bersendirian, kerana di zamannya tiada orang beriman bersama-sama dengannya. Kemudian menceritakan sebagai penutupnya, kita bincang bagaimanakah pakcik baginda, iaitu Abu Talib, bapa kepada Sayyidina Ali, memelihara Nabi Muhammad SAW setelah kematian datuknya. Jadi Abdul Muttalib sebelum meninggal dunia, dia telah mewasiatkan kepada Abu Talib untuk memelihara Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Talib mencintai Nabi Muhammad dengan kecintaan yang amat sangat, dan dia pun tak pernah mencintai salah seorang daripada anak sebagaimana dia mencintai Nabi SAW. Maka dia tidak tidur, melainkan dia akan membawa Nabi Muhammad tidur bersama-sama di sebelahnya. Dan dia tadi mengkhususkan makanan-makanan yang amat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, Abu Talib diriwayatkan sebagai seorang yang tidak mempunyai harta yang banyak. Dan apabila ahli keluarganya makan, sekiranya mereka makan beramai-ramai atau bersendirian, kan mereka tidak akan sempurna makanan itu, maksudnya tak kenyang. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW makan bersama-sama mereka, kan maka mereka tidak akan berasa kenyang. Maka Abu Talib apabila ingin memberi anak mereka makan tengah hari ataupun makan malam, kan, maka dia kata tunggu sehinggalah datang anakku yang seorang lagi. Jadi dimasukkan dengan Nabi Muhammad SAW, lalu makan bersama-sama mereka. Jadi apabila Nabi Muhammad makan saja bersama mereka, maka makanan tidak akan jadi banyak dan terlebih. Dan sekiranya ada susu tadi, mereka akan bagi Nabi Muhammad minum pertama sekali. Setelah Nabi Muhammad tadi minum, maka semua akan minum susu tersebut, dan masih lagi ada bekas lebih di dalam susu Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi akhir sekali Abu Talib berkata, innaka la mubarakun, sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad ialah orang yang amat berkat. Dan satu ketika semua anak-anak Abu Talib tadi ditimpa dengan sakit mata dan seumpamanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia seorang saja yang tidak ditimpa dengan sakit mata tersebut. Bahkan Nabi SAW bangkit daripada tidur tersebut dalam keadaan matanya yang sudah bercelak dan sudah dipakaikan dengan minyak yang amat cantik. Jadi Abu Talib memelihara Nabi SAW hampir 40 tahun, mempertahankan baginda SAW.
Jadi salah satu diriwayatkan bagaimanakah Abu Talib memelihara dan memperjuangkan, mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ni ialah Quraisy. Kan apabila bangsa kafir Quraisy tadi, musyrikin Mekah, apabila mereka melihat dakwah Nabi semakin berkembang dan mereka melihat Abu Talib tadi mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang membawa salah seorang daripada anak bangsa Quraisy tadi. Mereka berkata kepada Abu Talib, ini ialah pemuda Quraisy yang paling cantik sekali, dan pemuda Quraisy yang paling kuat sekali. Maka kamu ambillah pemuda tersebut dan kamu hantar kepada kami. Ni Muhammad yang kamu jaga tadi. Jadi kami akan membunuh Nabi Muhammad. Jadi kami dah gantikan Nabi Muhammad dengan pemuda ni, kamu ambil, kamu jaga. Maka Abu Talib berkata, amat jahat kan tawaran kamu, dia kata. Sesungguhnya kamu bagikan anak kamu kan untuk aku jaga, aku besarkan, dan kamu ambil anakku untuk kamu bunuhnya. Jadi Mut'im ibn Adi pada ketika itu dia berkata, wahai Abu Talib, kaum kamu telah memberikan tawaran yang baik, dia kata, dan mereka tadi berusaha kan untuk macam mana untuk mendapatkan Nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Talib mempertahankan baginda SAW. Dan satu ketika pembesar-pembesar Mekah datang lagi sekali kepada Abu Talib, dan dia kata kepada Abu Talib, kan, kamu mestilah membiarkan kami. Maksud kamu jangan lagi menjaga Nabi Muhammad SAW ataupun mempertahankan baginda, biarkan kami untuk sama ada membunuhnya ataupun menangkapnya. Sekiranya kamu tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW, nescaya kami akan berperang dengan kamu. Jadi akhir sekali disebabkan desakan yang amat kuat, Abu Talib pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia kata, wahai anak saudara, wahai anakku, dia kata, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku dan mereka berkata begini-begini. Jadi dia kata, aku dah tak mampu, dah nak menahan. Dia kata, aku pun jadi kata, macam mana pendapat kamu? Pada akhir sekali Nabi Muhammad SAW berkata, sekiranya mereka tadi meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di sebelah kiri, nescaya aku tidak akan meninggalkan agama ini. Aku tidak akan meninggalkan menyebarkan agama ini sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan agama tersebut ataupun aku mati dalam menyebarkan agama tersebut. Dan maka pada ketika itu Abu Talib membacakan syairnya amat masyhur, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim. Maksudnya Abu Talib berkata, demi Allah, mereka tidak akan boleh sampai memudaratkan kamu keseluruhan mereka, hatta uwassada fit turabi dafinam, sehinggalah aku tadi dibaringkan di dalam tanah, maksudnya sehinggalah aku tadi mati. Akhir sekali dah sampai kepada semua bait tadi, ada lebih kurang dalam 5 bait. Jadi itu salah satu tanda ataupun bukti yang dia tadi mempertahankan Nabi Muhammad SAW dan dia mengiktiraf agama Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Abu Talib tadi bersama-sama Nabi dan bersama beberapa sahabat-sahabat baginda SAW semasa Nabi tadi dikepung ataupun dipulaukan selama lebih kurang 3 tahun, yang menyebabkan mereka tadi terpaksa makan kan, daripada daun-daun pokok. Dan pada ketika itulah Abu Talib meninggal dunia dan isteri Nabi Khadijah juga meninggal dunia. Jadi sebagai penutupnya sebelum kita tadi berhenti, maksudnya dinyatakan bahawa Imam Qurtubi dan Imam Suki, Imam Asy'arani dan wali-wali Allah yang arif billah dan ahli-ahli kasyaf, mereka tadi menghukumkan bahawa Abu Talib, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang terselamat daripada neraka Allah, maksudnya meninggal dunia dalam keimanan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu taala alam. Kemudian Imam Barzanji berkata, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin shazin min salatin wa taslimin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan insyaAllah sekiranya Allah izinkan pada masa yang akan datang, kita sambung kisah yang seterusnya, perenggan yang ke-10. Masa Nabi Muhammad SAW semasa umurnya berumur 12 tahun, dan Nabi tadi pergi bersama-sama dengan pakciknya Abu Talib ke bumi Syam. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.